Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marhani binti Haji Ahmad, 19ML008, ingin mengongsikan berkenaan dengan PN Datuk Jamil dan sumbangan beliau dalam pendidikan. Sumbangan PN Datuk Jamil dalam bidang pendidikan adalah bermula dengan penglibatan kerjaya beliau, iaitu pada tahun 1939. Kerjaya-kerjaya beliau ini menyumbang kepada perkembangan pembangunan dan pelaksanaan pendidikan sejajar dengan Dasar Pelajaran Baru 1972. Pada tahun 1939, walaupun sudah dilantik menjadi guru pelatih, iaitu mengajar di Sekolah Melayu Pekan Brunei, jawatan itu hanyalah berbentuk sementara, yang mana beliau mesti lulus peperiksaan masuk ke Maktab Perguruan Sultan Idris selama 3 tahun berturut-turut untuk ditetapkan dalam jawatan. Akhirnya, pada pertengahan bulan September 1939, beliau pun dihantar ke Melaya memasuki Maktab Perguruan Sultan Idris Tanjung Malim. Setelah beliau mendapat nombor 1 daripada semua guru pelatih yang menduduki peperiksaan itu di Brunei. Beliau telah pun dilantik menjadi penasihat keedah pengajaran setelah tamat daripada menjalani kursus di City of Worcester Training College pada bulan Julai 1957. Beliau mengatur langkah dan membuat rancangan yang akan dijalankan, terutama sekali merancang ceramah-ceramah yang akan disampaikan kepada guru-guru pada setiap hujung minggu, iaitu seminggu sekali. Antaranya, ceramah yang disampaikan adalah tentang bagaimana cara dan kaedah yang baik dan sesuai semasa hendak menyampaikan pengajaran kepada murid-murid. Beliau juga menggalakkan guru-guru membaca buku-buku tentang ilmu jiwa ataupun psikologi kanak-kanak. Dalam kaedah mengajar, perkara yang penting adalah, yang pertama, persamaan perasaan di antara guru dan pelajar. Yang kedua, guru juga perlu mengetahui kesukaan dan kegemaran pelajar. Hal ini akan menyumbang kepada keberkesanan pengajaran guru-guru. Semasa beliau menjadi nazir, iaitu Supervisor of School dan Home Garden pada tahun 1951, beliau dapat mengurangkan kadar penyelewengan yang dilakukan oleh para pembekal barang keperluan pemakanan penuntut. Beliau juga telah membuat satu skim untuk mengadakan kebun sekolah
bertanam gulai-gulayan dan memelihara ternakan ayam. Hasil kebun itu boleh dijual ke sekolah-sekolah yang berkehendakkannya. Pada tahun 1957, beliau telah dilantik menjadi ahli Majlis Mesyuarat Negeri. Dalam persidangan Majlis Mesyuarat Negeri itu, beliau telah membawa usul mencadangkan supaya pihak berkenaan menghantar 30 orang penuntut setiap tahun melanjutkan pelajaran mereka ke luar negeri. Selepas perbahasan yang panjang dan hangat, Majlis Mesyuarat Negeri mengambil keputusan bersetuju. Pada tahun 1958, beliau telah dilantik menjadi ahli jawatan kuasa derma siswa. Semasa beliau dilantik sebagai ahli jawatan kuasa derma siswa ini, beliau memberikan beberapa cadangan agar memberikan peluang anak-anak tempatan Brunei untuk mendapatkan derma siswa tersebut. Akhirnya, keputusan penuntut yang diberi derma siswa dan dihantar ke luar negeri itu diambil daripada penuntut-penuntut yang lulus 5 O-Level. Ini bermakna dasar 5 O-Level merupakan dasar bermanfaat kepada penuntut-penuntut anak tempatan. Air yang mengalir seperti mencurahkan ilmu tanpa henti. Sumbangan beliau dalam penulisan sejak tahun 1950-an telah menghasilkan banyak buku-buku dan esei mengenai pendidikan dalam sejarah, bahasa, sastra, budaya dan pendidikan. Sumbangan beliau dalam penulisan buku yang berkaitan dengan pelajaran adalah seperti berikut. Buku Rancangan Pelaksanaan Dasar Pelajaran Baru, Laporan Suruhanjaya Pelajaran Negeri Brunei yang diterbitkan pada tahun 1976. Seterusnya, buku Corak Pendidikan Brunei pada Masa Hadapan yang diterbitkan pada tahun 1982. Buku yang ditulis oleh beliau yang berkaitan juga dengan pelajaran ialah buku Satu Pemikiran mengenai Corak Pendidikan untuk Brunei Darussalam melalui pengalaman dan sejarah yang diterbitkan pada tahun 2008. Seterusnya, buku kompilasi Rampai Pendidikan Memperkasa Pendidikan dan Pembelajaran di Negara Brunei Darussalam yang juga diterbitkan pada tahun 2008. Sebahagian besar kehidupan beliau diartikan dalam menulis, menyelidik, menerbitkan dokumentasi mengenai dengan sejarah dan budaya negara Brunei Darussalam. Penyelidikan beliau menyumbangkan banyak maklumat dan dijadikan sebagai rujukan para penyelidik, terutama sekali dalam sejarah dan pendidikan. Penyelidikan, penulisan dan pengalaman kerjaya beliau menjadi rujukan dalam penulisan tesis buku artikel dalam pendidikan. Antara contoh ialah Profesor Madya Dr. Haji Awang Hasbul bin Haji Mail dalam tulisan beliau yang bertajuk Sejarah Pendidikan Negara Brunei Darussalam, Era Pendudukan Jepun pada tahun 1941 sehingga 1945. Satu penelitian awal. Sumbangan tokoh ini tidak diragukan lagi akan memberikan manfaat terhadap kemajuan agama, masyarakat, bangsa dan negara masa kini dan akan datang, sejajar dengan falsafah pendidikan negara Brunei Darussalam. Dengan itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.